Sekali lagi, selamat pagi dan Assalamualaikum semua ya. Jadi, Waalaikumsalam. terima kasih. Jadi, cikgu akan mulakan kelas pada hari ini terus kepada tingkatan 5. Okey ya, tingkatan 5. Untuk kelas yang 5 equity, ya dia tak ada dalam kumpulan ini. Cikgu memang baru je habis penjajaran sains. Cikgu ulang penjajaran. Patutnya dimulakan bab-bab tingkatan 4 terdahululah. Tapi tak apa. Cikgu pun difahamkan, Cikgu Aini dan juga Cikgu Fairuz telah mulakan mikroorganisma tetapi pada kadar yang berbeza. Tapi tak apa. Biar kita sekarang semua sekali belajar pada bahagian yang sama seperti yang dipaparkan pada skrin. Okey, kalau murid-murid semua boleh baca sendiri, okey, baca pada skrin. Ya, mungkin anda tengah baring, bagus. Daripada tak baca apa-apa kan. Tapi yang penting cuba dengar dan baca pada skrin yang dipaparkan. Okey, kamu akan nampak, ya, kita telah masuk ke 1.3, standard kandungan 1.3, iaitu pencegahan dan perawatan penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, kepada murid-murid yang lain, saya percaya anda telah didedahkan bahawa mikroorganisma boleh dibahagikan kepada 5 kumpulan. Okey, iaitu kalau anda ingatlah ada 5 kumpulan mikroorganisma yang kita sebut, antaranya ialah bakteria, fungi ataupun kulat, protozoa, alga dan virus. Okey, anda telah didedahkan kepada 5 kumpulan mikroorganisma tersebut dan telah diberikan penerangan. Okey, penerangan apa? Okey, macam mana bentuk mereka, macam mana mereka berbeza antara satu sama lain, apakah persamaan mereka, dan paling penting, macam mana mereka mendapat makanan, nutrien. Okey, maksudnya untuk terus hidup macam manusia, mereka perlukan nutrien, perlukan makanan. Jadi itu yang cerita sebelum. Hari ini kita straightforward kepada 1.3, pencegahan dan perawatan. Okey. Ada kelas yang juga telah masuk ke 1.2, iaitu kebaikan mikroorganisma. Jadi lupakan kebaikan sementara, kita sekarang pergi ke bahagian keburukan. Seperti yang murid-murid semua sedar, mikroorganisma merupakan satu faktor di mana kita jatuh sakit dan kita terseksa. Okey, seksa daripada demam, dari selsema, dari macam-macam lagi lah. Termasuk juga macam mana kata pendarahan dalaman. Ada virus yang boleh menyebabkan pendarahan secara sendiri ya. Jadi perkataan atau istilah pertama dalam hari ini selepas kita memperkenalkan 1.3, cikgu nak kamu tengok pada skrin kita nak belajar istilah pertama panggil patogen. Cikgu ulang patogen. Okey. Iman, boleh dengar Iman? Boleh cikgu, boleh. Iman memang banyak jenis yang banyak respon kan. Cikgu suka tau. Jadi cikgu akan kerap panggil nama kamu tau. Jangan tersinggung ya. Badria ada, Badria? Badria ada? Kepada saudara Irfan Farihin, anda bukan berada kat kelas ini tau. Kelas biologi ya. Badria tak ada ya. Tak apa. Jadi tak apa. Jadi cikgu akan cuba berkenalan dengan semua murid nanti. Tapi yang penting semua cuba ikutlah. Jadi istilah pertama patogen. Patogen merujuk kepada mikroorganisma yang berbahaya. Cikgu, apa maksudnya berbahaya? Di mana boleh menyebabkan penyakit ataupun kita sakit, menyebabkan kita jatuh sakit. Cikgu ulang ya, patogen, istilah ini khas kepada mikroorganisma yang boleh menyebabkan kita sakit. Jadi dalam bab yang sebelum ataupun dalam kelas yang sebelum ini, mungkin anda telah didedahkan mikroorganisma ada yang memberikan kebaikan. Itu pasal
kalau kita nak menyebut mikroorganisma yang boleh sebut kita sakit, istilah yang kita kerap sebut adalah patogen. Jadi, kita sedia maklum antara 5 kumpulan mikroorganisma. 5 kumpulan mikroorganisma. Selain daripada alga, yang keempat-empat selain daripada alga boleh menyebabkan kita sakit. Tapi bukan semua. Okey, bukan semua jenis fungi atau kulat, bukan semua jenis protozoa, bukan semua jenis bakteria, tetapi virus, semua jenis boleh menyebabkan kita sakit. Okey. Jadi macam mana kita nak mencegah, elakkan dari jatuh sakit ataupun elakkan daripada jangkitan mikroorganisma. Jadi istilah kedua yang cikgu nak sebut hari ini adalah teknik aseptik. Okey? Aseptik. Selepas teknik aseptik ada lagi satu panggil teknik pensterilan. Tapi dua-dua istilah ini ada sedikit perbezaan di situ, di mana nanti kamu perlu jawab di dalam Google Form. Cikgu akan bagikan nanti link semua tersebut. Jadi teknik aseptik ini merujuk kepada prosedur kesihatan. Tengok dalam skrin anda ya, yang dijalankan untuk menghalang jangkitan patogen. Okey, menghalang jangkitan patogen ataupun kita menyingkirkan patogen yang sedia ada. Menyingkirkan patogen yang sedia ada. Okey, jadi bayangkan murid sekarang, kalau anda balik sekolah, anda tersentuh pada permukaan meja yang ada virus COVID-19. Kamu tidak semestinya terus dijangkiti dan jatuh sakit. Tidak. Tidak. Jadi isu dia sekarang, andai kata tangan kamu dah sentuh permukaan yang ada virus COVID-19. Macam mana kamu nak singkirkan virus-virus yang ada pada kulit tangan anda? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba nak jawab? Ataupun nak bagi cikgu one man show cakap dari A sampai Z? Cikgu tanya beberapa orang dulu lah. Wong Kang Hao. Wong Kang Hao? Ada tak Wong Kang Hao? Yes, cikgu. Okey, Kang Hao nak tanya kan. Jadi macam mana kita nak singkirkan, buangkan patogen yang ada di tangan. Kalau kita dah sentuh kat meja, kalau kita tak buangkan, singkirkan, nanti masuk mulut, kita kena jangkit lah. Jadi sekarang macam mana kita nak buangkan? Contoh, apa yang kamu boleh buat? Okey. Ya. Yeah. Tak boleh jawab. Tak boleh, tak tahu. Tak tahu. Okey, tak apa. Terus fikirkan kejap. Cikgu pilih lagi seorang. Aryani, Nurul Sri Aryani Balkis, ada tak? Ada. Jadi macam mana kamu nak buangkan virus yang ada pada tangan anda? Kalau anda tersentuh pada permukaan yang ada virus, cikgu, macam mana? Cikgu nak tahu macam mana? Guna hand sanitizer. Ya, antara dia kamu tadi dah sebut kata guna sanitizer. Okey? Sanitize. Okey? Maksudnya kamu akan gunakan cair yang mempunyai alkohol di mana boleh membuangkan patogen. Mungkin ada antara yang akan terfikir, cikgu, saya tahu boleh gunakan sabun, basuhkan tangan kerap di mana setiap kali pergi ke tempat-tempat yang terbuka, sentuh dah, kita basuhlah tangan kerap. Itu pun betul. Jadi, apa yang kita sedang buat di sini adalah kita sedang mencegah daripada dijangkiti virus COVID-19. Okey? Kalau kita telah dijangkiti, kita itu panggil kita rawat. Rawat maksudnya kita akan berehat di setempat, mula makan ubat sehingga kita sembuh. Jadi kita sekarang mencegah. Jadi ada istilah yang kamu perlu tahu bahawa kalau anda baca ayat seterusnya,
Teknik aseptik adalah bertepatan dengan ungkapan mencegah lebih baik daripada merawat. Kepada murid-murid yang sedang tengok pada skrin, kalau anda rasa skrin ini kecil sangat, mata mula sakit, itu perkara yang betul. Kamu patut dah tanya, cikgu, muka surat berapa yang saya sekarang patut baca? Cikgu guna buku teks saja. Okey, anda boleh terus pergi kepada muka surat 33. Okey, buku teks anda berwarna-warni, tidak perlu merujuk kepada buku-buku rujukan mana terdahulu. Okey, muka surat 33. Okey, jadi di sini kamu telah diberikan satu peribahasa mencegah lebih baik daripada merawat. Jadi, hal ini bermaksud mencegah seseorang daripada dijangkiti oleh patogen adalah lebih baik daripada merawat seseorang yang telah dijangkiti oleh patogen tersebut. Contoh COVID-19. Kalau anda telah dijangkiti, anda mungkin akan menghadapi masalah bernafas, sukar dan bernafas. Bayangkan anda sekarang menghadapi masalah sukar dan bernafas, kamu tak boleh nak bernafas tau. Kamu nak merawat untuk tempoh yang panjang seminggu, 2. Kan lebih seksa kalau kita cegah dari awal, basuhkan tangan, pakaikan mask, macam-macam kita buat. Okey, ini yang kita nak bagi tahu. Tapi yang kita fokus sekarang adalah teknik aseptik, macam mana menghalang jangkitan patogen ataupun menyingkirkan patogen yang sedia ada. Okey, jadi kalau anda tengok, antara cara dia adalah, kalau anda tengok teknik aseptik, yang pertama, kita panggil pensterilan. Ini yang nanti kita akan masuk dan belajar secara lebih mendalam. Pensterilan. Kita juga ada pendirihan. Okey, teknik aseptik termasuk pendirihan. Juga apa pendirihan? Ya, kalau anda tanya diri sendiri, kenapa kita difahamkan setiap kali kat rumah, lepas dapatkan air pipe, kita perlu didihkan air. Sampai air itu bergelombang di atas api. Sebabnya, cikgu saya tahu, untuk membunuh ataupun menyingkirkan mikroorganisma. Ya, kalau mikroorganisma itu tak dibunuh, kita minum, mikroorganisma mula membiak di dalam badan, itu yang kita panggil dijangkiti mikroorganisma dan kita jatuh sakit. Kita juga akan guna antiseptik. Jadi apa itu antiseptik? Kalau anda pernah jatuh landai, tangan luka, kaki luka, kamu akan sapu ubat kuning. Itulah antiseptik. Jadi kenapa nak sapu ubat kuning? Sakitlah. Tanya diri sendiri, apa tujuannya kita sapu antiseptik? Okey? Tujuan dia senang je. Selepas kita basuh dengan air pada luka, luka itu dibasuhkan air lah, kita akan letakkan antiseptik untuk apa? Menghalang mikroorganisma menjangkiti anda. Kita gunakan ubat tutup kan. Okey? Bunuhkan mikroorganisma yang ada juga dan menghalang mikroorganisma dari masuk ke badan. Kita juga gunakan disinfektan. Cikgu, apa bezanya antiseptik dan disinfektan? Soalan baik. Ini biasanya soalan kalangan dia tanya, apa hubungan mereka? Disinfektan pula rujuk kepada kalau anda pergi ke tempat awam seperti hospital khususnya, kamu masuk ke tandas hospital, mesti anda tercium satu bau. Kita panggil bau hospital lah. Okey, bau hospital, tandas punja bau hospital. Bau itu sebenarnya bau apa? Cikgu, saya tahu itu bau kencing. Tidak. Bukan bau busuk kencing ya, murid-murid yang saya hormati. Itu bau disinfektan, ubat ataupun bahan kimia yang mereka guna untuk basuh. Contohnya pada permukaan mangkuk tandas. Kepada murid-murid perempuan, contohnya, kalau anda pergi ke hospital, berani ke tak berani anda duduk pada mangkuk tandas itu, kamu mungkin cakap, cikgu, saya tak berani. Tetapi andai kata kamu cirit-birit, sakit perut yang sangat dah, tak mungkin kamu nak terberak di tempat luar. Kamu nak duduk atas mangkuk tandas itu. Jadi, sebenarnya ini yang penting yang kamu tanya. Selamat ke tak selamat? Ataupun akan dijangkiti mikroorganisma ke tidak? Kalau kita duduk di atas mangkuk tandas yang tidak dibersihkan secara betul. Okey? Kai ada kai? Kai? Ada. Jadi berani ke tak kamu duduk atas mangkuk tandas di dalam hospital? Berani ke tak berani je? Cakap je tu. Berani. Berani ya. Okey, good.
Wen Kai ada Wen Kai? Liang Wen Kai? Liang Wen Kai? Akhirnya jumpa Fiona. Fiona, ada Fiona? Buan Rush, ini adalah kelas sains ya, bukan biologi ya. Anda boleh keluar dari grup ini sementara. Cikgu masuk buatkan kelas biologi nanti ya. No, Batrisha ada? Ada. Jadi berani ke tak kamu duduk? Duduk di mangkuk tandas di dalam hospital. Patricia, bukan ada. Saya cikgu tanya soalan ni, berani ke tak berani je. Untuk lelaki mungkin anda tak efek banyak. Tapi perempuan yang dah duduk ni sekarang, berani ke tak berani? Hello. Ada, lepas tu dah tak jawab ya. Okey, tak apa. Biar cikgu yang jawab. Jawapan dia, selamat. Sebab mereka kerap dibersihkan oleh bahan kimia. Ibarat mereka basuh dengan Dettol. Okey, Dettol. Dettol yang boleh bunuhkan mikroorganisma. Nanti kita akan tengoklah. Okey, jadi kalau mereka dah bersihkan, jadi istilah bersihkan di sini adalah mereka akan buangkan, singkirkan mikroorganisma dari permukaan mangkuk tandas itu. Ya, walaupun mungkin kamu rasa tak selesa, tapi sekurang-kurangnya kamu duduk. Tak akanlah ada isu mikroorganisma yang buatkan orang sakit masuk ke punggung kamu, buatkan kamu sakit. Itu adalah satu panggil apa ya? Salah faham yang kerap dibuat oleh orang-orang ramai. Yalah, kalau anda pergi ke tandas, sekali lagi di klinik hospital atau klinik, mereka kerap disinfektan, okey, menggunakan disinfektan untuk basuhkan tandas. Okey, dan yang kelima atau telas untuk teknik aseptik ini ialah penggunaan sinaran. Okey, sinaran. Contohnya, sinaran ultra ungu. Contohlah, cikgu apa itu sinaran ultra ungu? Cikgu boleh bagi satu contoh ya. Kalau anda ada akuarium, kalau kamu di rumah ada akuarium, mesti ada lampu biru yang digunakan. Cikgu ulang, lampu berwarna biru ungu. Yang kalau anda tak pasang lampu biru itu, kamu akan nampak akuarium itu cepat menjadi hijau. Cepat menjadi hijau. Jadi hijau itu sebenarnya ialah apa? Hijau itu adalah mikroorganisma kumpulan alga. Alga yang menjadikan kolam air ataupun air sungai menjadi hijau. Nampak kotor tapi sebenarnya bukan. Dia ada mikroorganisma alga. Jadi sinaran ultra ungu, biru ungu itu akan membunuhkan yang hijau, benda-benda halus hijau itu, menjadikan air akuarium sentiasa jernih. Sentiasa jernih. Jadi anda pun kata, oh akuarium saya cantik. Nampaklah rumah, nampaklah ikan semua dengan jelas. Itu yang kalau kamu ada akuarium sendiri. Kalau tidak pun, pergi ke kolam air sekolah Raja Abdullah. Kolam air itu pun ada lampu dia, tapi lampu itu sejak dia tidak berfungsi ataupun kerap rosak, itu yang menjadikan air itu, air kolam SMK Raja Abdullah menjadi hijau sebab ada banyak alga. Okey, jadi sekarang cikgu nak pergi kepada poin pensterilan. Kalau teknik aseptik rujuk kepada cara-cara untuk menghalang jangkitan patogen dan menyingkirkan patogen yang ada. Jadi pensterilan bermaksud proses membunuh ataupun menyingkirkan mikroorganisma daripada sesuatu objek atau persekitaran. Okey, pensterilan. Pensterilan juga kalau anda nak tahu kaitkan dengan apa yang biasa disebut tingkatan 1 hingga tingkatan 3 itu, mereka ada sebuah istilah membasmi kuman. Cikgu ulang ya, membasmi kuman. Sama. Pensterilan. Jadi kita nak bunuhkan ataupun singkirkan, buangkan mikroorganisma yang ada. Jadi apakah kaedah pensterilan yang ada secara am? Ada teknik haba, bahan kimia, sinaran, tekanan tinggi, penapis. Okey. Jadi cikgu ulang yang pertama dulu, haba. Haba contoh dia adalah autoclave. Okey. Lain daripada pendirihan. Pendirihan kamu gunakan air
didihkan ke 100 darjah Celsius, autoclave akan menggunakan suhu melebihi 130 darjah Celsius. Dia macam letak kat dalam oven. Satu mesin nampak macam oven ataupun ketuhar, panaskan. Jadi kalau 100 darjah Celsius, letak jari kamu pun jari kamu boleh masak. Bayangkan 130 darjah Celsius lagi panas. Jari kamu bukan saja masak lah. Memang masak secara secara macam mana kata ya, masak yang lebih daripada patut. Okey, dia dapat membunuh mikroorganisma dan spora. Dia pun nak sebut istilah spora. Okey, banyak keadaan apabila kita bunuhkan mikroorganisma, kita masih lagi terdedah pada jangkitan sebab mikroorganisma itu kekal dalam bentuk spora. Maksudnya dilindungi oleh satu lapisan yang cukup macam mana kata ya, kuat, di mana mereka boleh bertahan pada persekitaran yang ekstrim dan menunggu peluang yang sesuai untuk membiak semula. Jadi kalau suhu melebihi 130 darjah Celsius, sporanya mampu dibunuh. Maksudnya tak adalah pembiakan semula untuk mikroorganisma tersebut. Okey, untuk pensterilan menggunakan bahan kimia, contohnya sabun. Ini yang kita kerap sebut ketika pandemik COVID-19 ini, perlu membasuh tangan dengan sabun secara kerap. Okey, sebab sabun adalah antara bahan kimia yang paling murah dan efektif untuk membunuh dan singkirkan. Okey, dia lepas kita pakai sabun licin, letak ke air, basuhlah, virus itu keluar dari permukaan tangan sebelum anda masukkan makanan ke dalam mulut. Okey, manakala kaedah pensterilan sinaran pula, dia menggunakan sinar aura ungu, tak apa. Nanti kat bawah ada lagi 2-3, sinar gamma dan juga sinar X-ray, sinar X. Okey. Itu yang cikgu cakap, sinaran ini mampu membunuh mikroorganisma. Okey. Dan tekanan tinggi, period tekanan, okey, kalau anda tengok period tekanan, dia pun mampu membunuh dan menyingkirkan mikroorganisma dan penapis seperti penapis mikron. Okey, pun boleh menyingkirkan mikroorganisma yang ada di permukaan ataupun di dalam air. Okey, murid-murid sekalian, jadi anda pun mungkin keliru. Teknik aseptik dan pensterilan nampak sama. Aseptik tadi, ada satu lagi, satu itu penerangan menghalang. Tapi pensterilan dia punya konsep lebih fokus kepada membunuh atau menyingkirkan. Aseptik menghalang dan menyingkirkan, dua-dualah ada menghalang di situ. Pensterilan fokus dia lebih kepada membunuh atau menyingkirkan. Okey, Iman, boleh faham ke Muhammad Iman? Muhammad Iman? Iman? Iman ada Iman? Oh, Iman aktif pada mula-mula je ya. Sekarang tak tahu pergi mana dah. Haikal. Muhammad Haikal ada? Haikal? Okey, seorang lagi yang tak tidur. Tak apa. Nanti YouTube akan rakamkan macam mana kamu semua tak jawab saya. Liu Sokuan. Liu Sokuan ada? Liu Sokuan. Liu Sokuan. Okey ke tak? Cikgu, Yes. Iman sakit perut, dia pergi tanda sebab tu dia tak boleh jawab cikgu. Okey, memang dah agak dah. Okey, tak apa. Saya akan tunggu dia nanti. Sabar ya. Okey, jadi murid-murid yang saya hormati, jadi inilah yang cikgu nak sebut. Ada istilah di sini aseptik dan pensterilan.
yang anda perlu bezakan sebab nanti latihan formatif yang cikgu dah buat dalam bentuk Google Form memerlukan anda jawab tau perbezaan antara aseptik dan penstereran. Anda perlu faham. Okey? Kalau sekarang kita pergi secara mendalam untuk setiap istilah yang disebutkan, contohnya teknik aseptik ada sebut pendirihan. Teknik aseptik ada sebut pendirihan. Pendirihan sekali lagi dia memberikan istilah penerangan kepadanya. Pendirikan air pada suhu 100% darjah Celsius digunakan untuk membunuh mikroorganisma pada objek kegunaan harian. Seperti botol susu. Okey? Botol susu, jarum suntikan dan juga peralatan doktor gigi. Okey, murid-murid yang saya hormati ini pendirihan. Namun, sekali lagi banding dengan autoclave. Autoclave yang di bawah teknik pensterelan, okey, haba. Autoclave adalah sebenarnya lagi baguslah, boleh membunuh spora. Pendirihan air bukannya tak boleh bunuh mikroorganisma, salah dia bunuh. Tapi kita khawatir ada lagi spora yang tinggal di belakangnya yang masih tak boleh dibunuh oleh suhu 100% darjah Celsius air. Okey? Jadi, tapi benda ini kita bukannya apa, tapi untuk botol susu semua cukup memadai lah. Memadai untuk kita didihkan air, lepas itu bersihkan dengan air yang didih tersebut. Okey, supaya mikroorganisma itu tidak ada lagi di atas botol susu dan apabila kita swab pada anak bayi atau bayi kita, jadi bayi itu tidak dijangkiti patogen ataupun mikroorganisma yang jahat lah yang boleh menyebabkan baby sakit. Okey. And sekarang kita pergi ke muka surah yang 35 ke 35, antiseptik. Okey, antiseptik untuk tadi sekali lagi teknik aseptik itu, dia merupakan bahan kimia yang dapat disapu pada permukaan kulit. Berbeza dengan disinfektan. Disinfektan ialah bahan kimia yang digunakan pada benda bukan hidup. Contohnya tandas. Itu pasal kalau anda sakit, contohnya sakit luka, cikgu salah guna istilah dia, bukan sakit lah, luka. Maksudnya ada kulit yang terbuka, ada darah keluar. Kamu tak mungkinlah diminta sapukan Clorox untuk bunuhkan kuman. Clorox itu tak sesuai sebab disinfektan merupakan bahan kimia yang digunakan pada objek yang bukan hidup. Okey? Sebabnya dia punya kuasa untuk membunuh patogen adalah lebih tinggi. Maksud dia, kalau lebih tinggi, boleh ke tidak dia merosakkan sel-sel badan? Kalau cikgu nak tanya secara rawak, Anson Yao. Anson Yao? Anson Yao, are you there? No. Ya Han Bun. Ya Han Bun ada? Ada, cikgu. Jadi boleh ke tak kita gunakan Clorox untuk sapu pada luka tangan contoh? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Kenapa? Dia bunuh mikroorganisma juga kan, tapi kenapa tak digalakkan ataupun memang tak boleh pun? Jadi kenapa? Sebab cikgu jawab untuk kamu sebab kuasa untuk membunuh mikroorganisma dia sangat kuat. Dikhawatiri akan merosakkan sel-sel badan kamu juga. Maksudnya dia bunuhkan sel-sel badan kamu sekali. Faham ke tak? Faham. Kalau dia bunuhkan sel-sel badan, luka kamu boleh sembuh ke tidak? Cikgu rujuk sekarang kepada Batrisha. Memang tak nak jawab ke? Okey, tak apa. Cikgu tanya lagi. Tuan Hafizuddin. Mr. Tuan Hafizuddin ada? Okey. Cikgu panggil saya ke tadi? Ya, betul. Siapa? Iman? Ya, cikgu. Tadi dah, tak apa. Nanti cikgu akan tanya kamu lain lah. Yi Hui ada Yi Hui. Ong Yi Hui. Ya, cikgu. Yi Hui, jadi nak tanya, jadi
luka kamu akan sembuh ke tak kalau kita pakai Clorox pada tempat luka? Kalau orang tanya macam tu lah, boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Sebab sel-sel badan kamu dibunuh sekali di situ. Sebab kuasa dia sangat kuat. Itu pasal kerja kamu selain daripada kamu nanti nak jawab soalan, tengok pada gambar raja anda kat sini ya. Kamu telah diperkenalkan antiseptik yang sesuai untuk kulit manusia ataupun pada permukaan yang hidup. Ada seperti ubat kuning. Cikgu, perlu hafal Acreflavin ke tak? Kalau boleh, go ahead lah. Evident, ubat yang berwarna coklat dan juga alkohol isopropyl. Ini alkohol isopropyl ini bukan alkohol yang boleh memabukkan, bukan ya. Ini adalah alkohol yang biasanya sebelum doktor buat suntikan, mereka akan sabut pada luka menyebabkan kamu rasa sejuk. Itu alkohol isopropyl. Okey, alkohol yang kita minum itu kita panggil ethanol, cerita lain pula. Jadi alkohol isopropyl ini kita sapu pada luka, bukan luka ya, pada permukaan kulit untuk apa? Istilah dia pensterilan. Kerana terangkan untuk membunuh atau menyingkirkan mikroorganisma pada kulit sebelum suntikan dibuat. Maksudnya sebelum mereka cucuk, mereka bersihkan tempat cucuk itu dulu. Bersihkan apa? Buangkan mikroorganisma. Tak nak mikroorganisma masa cucuk ikut masuk ke dalam badan kamu menyebabkan anda sakit. Okey? Jadi antiseptik seperti Acreflavin dan Providan dapat membunuh mikroorganisma, setengah lagi antiseptik seperti Proflavin menyekat atau menghalang pertumbuhan mikroorganisma. Jadi alkohol isopropyl 70% dapat digunakan sebagai antiseptik dan ejen pensterilan. Manakala disinfektan seperti bahan peluntur, hidrogen peroksida dan cecair klorin, ini yang biasa sekali lagi untuk basuh tandas di hospital dan juga basuhkan air di kolam renang. Contohnya di kondo. Setelah orang masuk dalam air itu, ada yang ada jangkitan kulit, mikroorganisma pada ketiak, pada kaki semua itu. Kenapa orang lain yang berenang tak dijangkiti? Sebab air kolam renang itu telah diletakkan cecair klorin. Okey? Jadi mikroorganisma itu tak boleh nak pergi jangkiti orang lain sebab telah dibunuh oleh klorin. Jadi dia lazim digunakan dalam kehidupan harian dan juga berikan satu contoh objek atau tempat yang menggunakan disinfektan. Cikgu dah berkali-kali sebut tandas di hospital dan juga kolam renang lah. Okey. Sinaran. Okey, sinaran mengayon seperti ultra ungu, sinar X dan sinar gamma dapat digunakan untuk membunuh mikroorganisma. Sinar-sinaran ini menembusi ke dalam sel mikroorganisma dan memusnahkannya. Yang penting memusnahkannya. Okey, cikgu, saya belajar tingkatan 4. Bukan ke sinar gamma boleh menyebabkan mutasi? Ya. Jadi disebabkan kuasa penembusannya yang tinggi, jadi sinar gamma ini boleh tembus ke dalam sel, rosakkan kromosom di dalam nukleus sel. Kalaulah dia tembus begitu kuat, boleh ke tak dia tembus dan membunuhkan mikroorganisma seperti bakteria? Jawapan dia, ya. Okey, dia boleh membunuh mikroorganisma di dalam bilik bedah, khususnya bilik bedah. Jadi kenapa bilik bedah? Kalau anda faham apa itu bilik bedah, contohnya apabila anda kamu nak buat pembedahan lah. Pembedahan, doktor nak keluarkan sel-sel tumor di dalam badan kamu. Mereka nak potong kulit badan kamu, keluarkan tumor ataupun kanser di dalam badan. Persekitaran itu amat penting disterilkan. Bayangkan kalau udara itu tak bersih, ada mikroorganisma. Jadi apabila doktor bukakan perut, dia gunakan pisau, potong perut, bukakan, tangan masuk ke dalam. Tapi tangan pakai glove itu steril. Udara itu tak steril. Ada mikroorganisma. Mikroorganisma pun ikut masuk ke dalam badan. Kalau dah masuk, kamu akan dijangkiti mikroorganisma dan selepas anda dah dibedah, mereka dah tutupkan, mungkin luka di dalam badan akan bernanah. Cikgu, apa itu bernanah? Kalau anda tahu kan, kalau kulit kita luka,
tak dijaga rapi, tak disterilkan, tak buangkan mikroorganisma dengan betul, dia akan menjadi busuk. Kenapa busuk? Ada benda kuning hijau semua itu adalah kita panggil bernanah sebab ada jangkitan mikroorganisma. Maksudnya luka kamu tidak bersih. Ada mikroorganisma menyebabkan sel-sel darah putih itu, badan kamu lah, sel-sel darah putih itu melawan dengan mikroorganisma menyebabkan luka kamu susah nak sembuh satu, dan yang penting bernanah. Itu pasal khususnya lelaki yang berkatan, lepas berkatan, tahu apa itu berkatan kan? Potong kulit. Okey, diminta supaya jaga kebersihan sepenuhnya, khususnya lepas kencing. Mesti pastikan tak basah luka tersebut. Kalau tidak, luka itu mungkin bernanah. Bayangkan, benda penting anda itu bernanah. Memang teruklah. Okey. Jadi, cikgu pergi yang seterusnya. Antibiotik. Cikgu, apa itu antibiotik? Dia minta kamu baca terdahulu. Jadi, kamu carikan maklumat untuk antibiotik. Apa itu antibiotik? Cikgu, saya tahu. Antibiotik itu kalau saya sakit, doktor suruh saya makan. Ya ke tidak? Sabar. Cikgu akan jelaskan pada masa akan datang. Okey. Jadi sekarang, anda diminta juga pergi ke muka surat yang seterusnya. Iaitu muka surat 40. Okey. Muka surat 40. Kalau anda tengok pada muka surat 40 ini, murid-murid yang saya hormati dia tak banyak yang kita nak sebut Tapi yang penting, cikgu nak terangkan juga apa yang kita belajar tadi semua, istilah-istilah tadi semua adalah bab-bab berkenaan mencegah. Okey? Istilah mencegah maksudnya kamu belum sakit. Kamu tak sakit. Dia ulang, kamu tak sakit tapi kamu elakkan daripada sakit. Jadi macam mana kita nak elakkan sakit? Kita bunuhkan mikroorganisma, singkirkan, menghalangkan mikroorganisma tumbuh di tempat-tempat khususnya tangan yang akan masukkan makanan ke dalam mulut. Itu satu. Tapi malang tak berbau. Andai kata kamu sudah sakit. Contoh COVID-19. Nak ke tak nak, kamu dapat jangkit. Tak sudah, tapi andai kata. Kita sekarang kalau dah dijangkit oleh mikroorganisma, sakit dah. Boleh ke tak kita dirawat? Jawapan dia ialah boleh. Okey, kita boleh dirawat. Okey. Dan pada bahagian ini, hari ini juga cikgu nak kamu tengok pada muka surat 40. Okey, muka surat 40. Ada 3 jenis penyakit yang dia guna, iaitu pneumonia, athlete foot, kalau ada siapa yang kaki dia busuk, lepas itu ada merah-merah gatal-gatal, itu athlete foot lah sebab sentiasa basah. Basah tak kering kan, jadi ada jangkitan mikroorganisma. Dan satu kayap, kulit yang maksudnya berbiji-biji semua itu lah. Ini, cikgu nak kamu tengok. Ini ada 3 penyakit yang mereka guna dalam buku ini supaya anda faham. Jangkitan mikroorganisma boleh disebabkan oleh bakteria, fungi, ataupun kulat dia, fungi dan virus. Cikgu ulang 3. Termasuk lagi satu protozoa. Tapi sekarang dia guna 3 contoh ini. Kalau sakit kamu ataupun penyakit yang kamu hadapi itu adalah disebabkan oleh bakteria. Disebabkan oleh bakteria. Maka kamu boleh dirawat dengan antibiotik. Contohnya penicillin. Cikgu, macam mana saya nak tahu saya punya sakit itu dijangkiti bakteria ke tidak? Itu doktor punya cerita. Itu pasal bukan semua orang boleh jadi doktor. Doktor itu adalah satu kerja yang profesional. Daripada simptom-simptom yang ada pada kamu, dia boleh buat satu andaian ataupun, bukan andaian lah, buat satu prescription ataupun kita panggil apa ya? Maksudnya buat satu, nak kata, dia boleh faham lah apakah penyebab kepada sakit kamu. Kalau sebab bakteria, murid-murid semua, siapa nak jawab, kalau sakit disebabkan bakteria, kamu dirawat dengan apa? Syaratan, ada syaratan?
Okay, Batrisha kata line yes dulu. Tak apa, tak apa. Anson. Okay, Anson jawab. Kamu ada kan? Tak apa. Jadi sekarang anda kata kamu sakit disebabkan oleh bakteria. Kamu akan makan apa? Selain daripada vitamin C semua itu lah, suplemen, kamu akan makan apa untuk rawatkan badan kamu? Anson? Antibiotik. Antibiotik. Good. Tetapi kalau sakit kamu disebabkan fungi, boleh kamu makan antibiotik ke tidak? Fiona, boleh ke tak boleh? Kalau disebabkan oleh fungi, boleh ke tak boleh makan antibiotik? Fiona? Jawapan tak boleh. Okey, jawapannya tak boleh. Dia perlu makan antifungal. Ubat dia adalah antifungal. Cikgu, apa beza dia? Okey, macam ni lah. Antifungal ialah bahan kimia yang dihasilkan biasanya bakteria lah untuk elakkan fungi daripada terus tumbuh. Ada cerita dia. Okey. Jadi pendek kata, bahan kimia ini sedang wujud secara banyak dan ada spesifik nama-nama spesifik dia. Jadi kalau disebabkan oleh fungi, dia akan minta kamu makan ubat fungi ataupun sapu, ubat antifungi pada kulit anda yang gatal-gatal itu. Okey, doktor yang tahulah. Yang penting doktor yang tahu, bukan kamu. Okey, jadi kalau disebabkan oleh virus, antibiotik dan antifungal memang tak boleh lah. Dia hanya boleh dirawat oleh antiviral. Dirawat oleh antiviral. Okey, seperti acyclovir. Tapi sekali lagi, setiap sakit ataupun setiap sakit yang dibahami yang disebabkan oleh bakteria ke fungi ke ataupun virus, okey, memerlukan, contoh kalau bakteria antibiotik, dia perlukan antibiotik yang khusus. Manakala fungi pun perlu antifungal yang khusus dan juga virus perlukan antiviral yang khusus lah. Okey, sebab ada juga yang bakteria, fungi dan juga virus, okey, mereka mempunyai daya tahan kepada ubat-ubat ataupun kita panggil ubat di sini ataupun kepada bahan-bahan kimia yang diberikan ataupun yang cikgu sebut tadi, antibiotik, antifungal dan antiviral yang diberikan. Okey, jadi anda telah didedahkan pada muka surat 40 penggunaan antibiotik, antifungal dan antiviral dalam rawatan penyakit berjangkit. Maksudnya yang disebabkan oleh mikroorganisma. Okey, jadi cikgu sekarang nak ambilkan masa anda semua. Cikgu nak minta anda sekarang semua tengok pada skrin. Cikgu bukan nak tamatkan kelas tapi cikgu nak minta kamu semua tengok pada skrin. Sebab ini adalah kali pertama cikgu membuatkan kelas seperti ini. Pertama sekali, jangan risau, cikgu dah rakamkan dalam YouTube. Jadi, cikgu nak minta murid-murid yang saya hormati 4 kelas ini supaya tengok pada skrin. Cikgu paparkan kelas kod untuk Google Classroom yang cikgu baru buat untuk kumpulan inilah. Seperti yang kamu tengok. Okey. Ada pada muka surat, bukan pada skrin anda, MPDZIGW. Jadi di sini kamu akan masuk ke dalam satu Google Classroom di mana cikgu baru post 2 benda lah. Yang pertama adalah buku teks sains KSSM tingkatan 5. Dalam dia ada 2 PDF file, sains tingkatan 5 bahagian 1 dan bahagian 2. Cikgu dah bagi dalam kumpulan 5 kualiti tapi sambutan hangat-hangat tai ayam lah, langsung tak ada pun sebenarnya. Tapi tak apa, kalau kamu sekarang boleh add masuk Google Classroom, dalam itu ada buku teks E yang kat dalam, cikgu dah bagi. Kerja kamu hanya buka download, lepas itu turn in je. Ada 3 markah tau. 3 markah. Ya, cikgu akan selesaikan PBD anda, pentaksiran bilik darjah anda berdasarkan kepada markah yang anda kumpulkan pada penghujung bulan 4 nanti melalui Google Classroom ini. Cikgu akan kira markah semua. So you don't play with that. Okay. Jadi tidak ambil serius 3 markah. Yang hantar awal 3 markah. Hantar tepat pada masanya. Maksudnya kamu hanya perlu buka je. Tekan buka, lepas tu hantar je. Jangan lupa hantar.
Kamu punya kerja hantar je. Lepas tu kamu akan hantar. Oh, terima kasih. Cepatnya tindakan anda. Okey? Jadi kamu akan hantar. Dia akan terus bagi markah. Ini terus bagi markah je. Hantar tepat pada hari akhir iaitu Mac 2 hari bulan. Cikgu bagi 2. Hantar lewat, cikgu bagi 1. Tak hantar, cikgu bagi kosong lah. Okey? Ini 1. Okey? Kedua, cikgu juga sediakan sudah kuis 1 untuk bab 1 ni. Seperti yang murid-murid tengok kat sini. Okey. Untuk kelas tutorial khususnya, besok ke dan lusa semua itu, antaranya cikgu akan sediakan Google Document. Cikgu faham? Dengar Hafiz dulu. Cikgu faham ada yang kata cikgu internet saya perlahan, internet saya nak mati. Okey, tak apa. Jadi, kepada siapa yang tak ada masalah internet rumah ataupun tak ada masalah untuk gadget elektronik, okey, cikgu dah buat dalam bentuk Google Class, Google Form. Kerja kamu ialah isi tempat kosong lah dan hantar. Kuis pertama 20 markah. Kuis pertama 20 markah. Sekejap. 10. Ya, 20 markah. Kamu perlu jawab ya. Hantar pada cikgu. Cikgu akan tanda. Kepada mereka yang internet ada masalah, cikgu sangat faham. Kerja kamu pergi PDF ataupun kamu boleh jawab kat kertas terus. PDF ini tak perlu download. Kamu jawab pada kertas pun boleh. Lepas tu ambil gambar. Kalau kamu jawab ini, jawab pada kertas, snap gambar, lepas tu hantarkan gambar itu melalui kuis 1 ini. Jadi kamu akan tengok, oh cepatnya ada soalan 9 orang masuk, good. Maksudnya ada orang yang sudi belajar. Jadi aku akan berikan markah nanti. Jadi benda ini tak boleh nak menipu lah. Kamu tak buat, kamu punya hal. Kamu tak boleh masuk, ada internet, cari jalan. Okey. Kalau tidak, sampai bila kita nak ada masalah macam ni kan. Jadi, ini adalah antara yang cikgu boleh sediakan untuk anda semua. Okey. Google Classroom dan cikgu akan cuba setiap tutorial itu bagi satu quiz latihan daripada buku teks saja pun. Itu adalah latihan formatif 2 sebenarnya. Jadi, cikgu akan buat sesuatu untuk anda jawab dan kerja kamu adalah jawabkan dan jangan lupa hantar, turn in. Kalau tak turn in, tak hantar. Okey, supaya cikgu boleh menilai anda secara adil. Okey, terima kasih kepada mereka yang aktif masuk dalam grup ini. Baru 10 je. 4 kelas cikgu anggap ada 120 orang lah. Okey, jadi ini adalah kerja pertama nanti yang kamu akan buat. Tutorial hari Khamis dan Jumaat cikgu akan letak ke dalam juga. Hari Jumaat cikgu akan letak ke dalam. Dan kamu memang boleh tanya apa-apa soalan berkenaannya. Okey? Siapa ada soalan? Avinash, ada soalan ke tak? Sharifah Imanina, ada masalah tak? Okey ke tidak? Okey. Haikal, apa yang kamu nak cikgu ulangkan semula? Tolong perjelaskan. Kalau kamu nak kata ulang dari awal tadi pukul 9 tak boleh lah. Nak apa? Tapi apapun nanti cikgu akan upload pada YouTube. No problem. Cikgu akan upload pada YouTube. Kamu boleh tengok semula. Boleh ke tak? Tak apa. Tuan Hafizuddin tak apa. Nanti cikgu akan upload pada YouTube. Cikgu akan share ke dalam grup ya. Boleh ya? Hafizuddin dah Haikal. Cikgu dah jawab ya. Dua-dua ni. Boleh tau. Boleh ke tak? Okey. Cikgu sekarang nak bagikan anda link untuk kehadiran. Kalau anda malas sekalipun, tolong isi kehadiran. Tolong ya. Cikgu akan bagikan kamu dalam grup sekarang, dalam Google Meet sekarang. Di chat box. Di chat box ya. Terima yang saya hormati. Okey. Bukan. Kejap. Bukan yang patutnya ini. Okey. Bukan yang pertama ni. Salah ni. Patutnya delete. Okey. Gunakan link yang kedua. View form itu. Edit ni kamu memang tak boleh nak buat apa-apa. Guna link yang kedua ya. Gunakan link yang kedua.
yang dua itu bukan link yang pertama Okey, untuk menuliskan kehadiran kamu nanti, Cikgu juga akan share di dalam grup kumpulan WhatsApp. Jangan risau. Kalau anda terlepas pandang pada bahagian ini, kamu akan dapatkan di dalam grup WhatsApp. Jadi, ini antara kerja yang Cikgu akan buat setiap kali kelas. Okey? Dan Cikgu nak sambung kerja sikit, sambung juga pembacaan sikit. Jadi, murid-murid yang saya hormati, ini yang terlas Ini yang terlas. Okey, ini yang terlas Jadi balik kepada antibiotik muka surat 36. Okey, antibiotik pada muka surat 36. Okey, kehadiran anda semua boleh isikan nanti, dan kepada mereka sesiapa yang nak dengar balik semula kelas tadi yang tak jelas, anda boleh rujuk pada YouTube video yang nanti Cikgu akan share ke dalam WhatsApp group lah. Jadi, apakah itu antibiotik? Okey, antibiotik rujuk kepada ubat, kalau anda tengok dalam skrin ubat yang digunakan untuk merawat jangkitan yang disebabkan oleh mikroorganisma yang bernama bakteria sahaja. Okey, kalau anda sakit sebab virus, itu pasal orang kata sel sema. Kenapa tak boleh makan antibiotik? Sel sema kenapa tak boleh makan antibiotik? Sebab sel sema kebanyakannya disebabkan oleh virus, khususnya influenza A. Influenza. Okey, virus influenza, dah kata virus kan. Kau makan antibiotik, boleh sembuh ke tak boleh sembuh? Ngai Weng Sing ada? Mr. Ngai ada? Ngai Weng Sing ada? Kalau anda sel sema disebabkan virus, makan antibiotik boleh sembuh ke tak boleh sembuh? Siapa nak tolong Mr. Ngai jawab? Chu Chia Sing ada? Ada Jadi Chu Chia Sing, boleh ke tak boleh kalau anda sel sema disebabkan virus, makan antibiotik boleh sembuh ke tak? Dah kata virus. Jadi kalau anda sakit sel sema sebab virus, makan antibiotik. Jawapan dia tak boleh lah. Tak boleh sembuh. Sebab antibiotik adalah untuk jangkitan bakteria. Jadi cikgu, apakah kesannya kalau saya sel sema disebabkan virus tapi saya makan antibiotik? Saya gatal. Saya gatal maksudnya di sini saya cetek ilmu. Saya makan lah, apa salah? Di sini anda perlu faham. Okey, ada dua isu di sini. Yang pertama, antibiotik tidak berkesan kepada jangkitan virus. Seperti sel sema lah. Itu pasal perlu faham. Dan kalau anda makan banyak antibiotik, padahal kamu bukan sakit disebabkan bakteria, ini akan menyebabkan kerintangan antibiotik. Maksud dia, satu hari nanti, kalau anda betul-betul sakit disebabkan bakteria, doktor bagi antibiotik A. Tak perlu nama penicillin ke, tetracycline ke, itu tak payah. Tapi jika kata antibiotik A, patutnya kamu makan, bakteria dibunuh, kamu sembuh dengan cepat. Tapi makan 2-3 hari. Pasti lagi sakit. Sakit tak kurang. Walaupun memang disebabkan bakteria. Doktor dah confirm itu ada bakteria. Inilah kita panggil kerintangan antibiotik. Okey? Itu berlaku apabila antibiotik hilang keupayaan untuk membunuh bakteria dan tidak lagi berkesan untuk merawat jangkitan bakteria. Ini adalah disebabkan oleh penggunaan antibiotik yang berlebihan dan penggunaan antibiotik yang tidak tepat. Sakit virus, makan antibiotik. Ini adalah salah. Bayangkan satu hari nanti kamu cirit-birit. Sakit cirit-birit disebabkan bakteria. Disebabkan anda makan antibiotik dengan tak betul. Doktor bagi kamu antibiotik A, kamu makan. Patutnya cirit-birit kamu henti sebab bakteria dibunuh. Tetapi sebabnya bakteria sekarang ada kerintangan. Resistensi. Kerintangan terhadap antibiotik atau ubat yang kau makan,
Itulah pasal kamu makan ubat, makan pun ciri-ciri tak sembuh. Salah pada siapa? Salah pada doktor? Tak tahu. Okey, inilah kita perlu faham. Okey, jangan sesekali makan antibiotik disebabkan oleh bukan dari arahan doktor, tapi arahan makcik-pakcik kawan-kawan kita. Salah ya, mesti mendapat nasihat daripada doktor baru boleh ambil antibiotik. Okey? Jadi dan tidak mengambil antibiotik dalam tempoh yang ditetapkan. Ada orang yang suka doktor bagi antibiotik, suruh habiskan, kamu tak nak habiskan. Kononnya antibiotik itu pahit, besar. Tapi salah. Kamu perlu makan habis. Kalau tidak, bakteria yang tinggal ataupun saki-baki dia menghasilkan kerintangan. Maksudnya kalau kamu sakit semula, ubat antibiotik yang sama tidak dapat lagi membunuh bakteria yang sedia ada di dalam badan anda. Okey? Jadi, bahayakah kerintangan antibiotik? Sangat bahaya sebenarnya. Kerana kerintangan antibiotik akan menyebabkan kita mudah terdedah kepada lebih banyak penyakit. Okey? Jadi, kelas hari ini akan tamat pada muka surat ke-37. Okey? Iaitu eksperimen 1.3. Mengkaji kesan kepekatan antibiotik terhadap pertumbuhan bakteria. Okey, murid-murid diminta untuk membaca eksperimen ini, memahami pemboleh ubah dan hipotesis dia sahaja. Kalau anda mampu baca yang selebihnya untuk muka surat 17, 18 dan 19, silakan. Sebab ini memang soalan yang kerap ditanya dan cikgu akan mengambil masa dalam kelas minggu depan, kalau kelas bersemuka, kelas online dalam talian, cikgu akan terangkan sedikit sebanyak tentang ini. Dan cikgu akan memberikan anda kerja ketika tutorial pada hari Jumaat ini mengenai eksperimen ini. Okey? Cikgu berikan anda dalam 30 saat. Siapa yang ada soalan nak tanya? Siapa yang ada soalan nak tanya? Ada ke tak? Okey? Kalau tak ada soalan, cikgu akan minta izin supaya semua orang kalau boleh, okey, bukakan kamera. Cikgu nak ambilkan, panggil apa itu cikgu nak ambilkan kedatangan secara fizikal juga selain daripada panggil apa itu, Google Form tadi itu. Jadi kalau tidak membebankan, sila bukakan panggil apa kamera anda untuk cikgu screenshot muka-muka yang comel daripada anda semua. Okey? Anson, ada soalan tak Anson? Kalau tak ada, okey, kalau tak ada cikgu minta izin dalam 10 saat 10, sila bukakan kamera anda sekarang 10. Kalau tak ada tak apa, habis 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okey, semua orang tengok pada skrin kejap ya. Yang tak letak pun tak apa, cikgu tak marah ya. Okey, 1, 2, 3. Jap. Sabar. Okey. Itu saja untuk kelas hari ini. Okey. Ada soalan ke tak? Semua. Murid-murid yang saya hormati sekalian. Lain. Tanya soalan sebelum kita tambahkan kelas dengan lebih tenang. Murid-murid. Betul ke semua boleh faham? Murid-murid. Alhamdulillah Muam. faham cikgu. Rizki ada. Boleh faham? Ada cikgu. Boleh faham tak? Wah, boleh. Tak apa. Nanti kamu jawab soalan itu, kehadiran itu kamu akan jawab lah. Okey, itu Okey, saja cikgu. daripada cikgu. Sekian, terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Thank you, welcome. Terima kasih, Jo. Sama.